Okey, untuk video kali ini, cikgu akan beri contoh dan terangkan bagaimana pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Yang pertama tadi, penambahan dan kehilangan oksigen. Okey, yang ini pengoksidaan dan penurunan. Okey. Pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Okey, banyak okey cikgu ni. Untuk tindak balas pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Pengoksidaan akan mengalami kehilangan sekarang ni kita dah pergi dekat hidrogen dah ni. Okey. Kehilangan hidrogen. Manakala penurunan akan berlaku penambahan hidrogen. Hidrogen. Okey. So, untuk kali ni cikgu akan bagi contoh juga. Contohnya pun simple je. Okay, contohnya kita ada hidrogen sulfida. Okay, hidrogen sulfida kita ada H2S. Ini dalam keadaan gas. Kita tindak balaskan dia dengan gas klorin. Dalam keadaan gas. Dulu dalam keadaan gas. Dan apa yang berlaku, dia akan menghasilkan sulfur dalam keadaan pepejal dan juga hidrogen klorida dalam keadaan gas. Tambah HCl dalam keadaan gas. Okey, persamaan seimbang tak? Tak. Jadi, macam mana nak bagi seimbang? Cuba kita tengok hidrogen kiri dan kanan. Sebelah kiri hidrogen ada 2, sebelah kanan hidrogen ada 1. Jadi kita letak 2 dekat sini. Kita letak 2 dekat sini. Seimbang dah? Semua sama, klorin 2. Okey, dah seimbang. Okey. Dekat sini kita akan tengok pengoksidaan, yang mana satu berlaku tindak balas pengoksidaan, yang mana satu berlaku penurunan. Kita tengok yang pertama. Kita punya hidrogen sulfida. Okey, hidrogen sulfida kita kat sini. Kemudian apa yang berlaku kepada dia selepas tindak balas? Dia jadi ini. Nampak tak dekat situ? Dia berlaku kehilangan hidrogen. Jadi, yang ini berlaku tindak balas pengoksidaan. Dan kita tengok lagi satu untuk gas klorin. Selepas tindak balas, apa berlaku kepada dia? Dia jadi hidrogen klorida. Hidrogen klorida, nampak tak? Dia berlaku penambahan hidrogen. Jadi, ini adalah tindak balas penurunan. Ini berlaku tindak balas penurunan. Okey, sekarang kita nak kenal pasti yang mana satu bahan yang dioksidakan, yang mana satu bahan yang diturunkan. Bahan yang dioksidakan, kita tengok yang ini. Ini adalah bahan yang dioksidakan atau bahan yang diturunkan? Dia berlaku pengoksidaan. Betul tak? Jadi ini adalah bahan yang dioksidakan. Manakala yang lagi satu, klorin, adalah bahan yang diturunkan. Okey, kemudian kita tengok yang mana satu pula ejen dia. Okey, kalau mana satu yang diturunkan, dia adalah ejen pengoksidaan. Dia adalah ejen bagi yang lagi satu. So, untuk bahan yang dioksidakan, dia adalah ejen penurunan. Ingat, bahan yang dioksidakan, dia adalah ejen penurunan.
ejen penurunan. Manakala jika dia berlaku penurunan, dia adalah bahan yang diturunkan, maka dia adalah ejen pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey. Nampak tak dekat situ? Dia punya perbezaan dia. Dan ini salah satu contoh lah. Okey. So, dari segi pengoksidaan dan penurunan, pengoksidaan akan berlaku kehilangan hidrogen, manakala penurunan akan berlaku penambahan hidrogen. Ini adalah contoh. Kalau awak diberi satu tindak balas, macam mana awak nak kenal pasti yang mana satu adalah ejen, yang mana satu yang dioksidakan? Kita tengok apa yang berlaku kepada bahan tindak balas tersebut. Dia hilang hidrogen ke dia tambah hidrogen? Dia tambah oksigen ke dia hilang oksigen? Okey. Itu saja untuk video yang ini. Nanti cikgu akan sambung pula pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okay, so stay tuned.